Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kehadiran tuan-puan akan direkod di dalam SPLKPM. Parutan link untuk borang pendaftaran bagi tujuan e-sijil dan SPLKPM akan diberikan di ruangan live chat, YouTube dan FB dari semasa ke semasa sepanjang webinar ini berlangsung. Untuk setiap slot yang diikuti, tuan-puan akan layak mendapat 1 jam mata kredit untuk SPLKPM berserta e-sijil. Oleh itu, diharapkan agar tuan-puan janganlah ke mana-mana, terus setia bersama kami hingga ke akhir program. Sekiranya tuan-puan ada sebarang persoalan, tuan-puan boleh ajukan di ruangan live chat di YouTube dan Facebook. Program webinar kita diteruskan lagi dengan sesi perkongsian slot kedua. Saya Saliza binti Maisa, moderator bagi slot kali ini. Untuk makluman hadirin sekalian, slot kali ini berkaitan dengan Google Meet. Okay, kenapa Google Meet? Kerana setiap kali PKP, Google Meet ni akan jadi popular. Kenapa? Sebab semua sistem pendidikan kita bermula daripada pengajian peringkat tinggi hinggalah ke peringkat sekolah menengah, sekolah rendah hingga ke tadika menggunakan platform Google Meet untuk sesi PDPR ataupun sesi pengajaran dan pembelajaran mereka bersama pelajar-pelajar masing-masing. Kalau kita imbas baliklah setahun yang lepas, kebanyakan guru ataupun warga pendidik ni kurang mahir dengan penggunaan Google Meet ni, termasuklah saya sendiri. Tapi kini demi melaksanakan amanah yang diberi, kebanyakan guru sekarang dah cukup expert dan mahir dengan penggunaan Google Meet. Okay, untuk slot kali ini bukanlah hendak menunjukkan cara penggunaan Google Meet, tapi lebih kepada sesi perkongsian mengenai apa aplikasi yang ada di dalam Google Meet yang boleh digunakan untuk warga pendidik gunakan semasa PDPR berlangsung. Okay, tanpa membuang masa, saya berjemput Puan Saria binti Koli untuk bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Cikgu Saria. Waalaikumsalam. Okey, untuk makluman peserta webinar, Cikgu Saria ini berasal daripada Tawau, Sabah. Beliau ialah pemegang ijazah sarjana muda pendidikan matematik dengan kepujian. Sebelum ini bertugas di Kolej Vocational Tawau, Sabah dan kini telah berpindah ke Kuala Lumpur dan bertugas di Kolej Vocational Setapak Kuala Lumpur. Telah berkhidmat 24 tahun dan sangat berpengalaman dalam subjek matematik. Okay. Sepanjang tempoh beliau berkhidmat, beliau merupakan guru cemerlang matematik dan jurulatih utama sistem analisis peperiksaan bagi Kolej Vocational. Okay, tanpa membuang masa, kita menjemput Cikgu Saria untuk memulakan sesi perkongsian beliau mengenai Google Meet Auto Admit dan juga Google Meet Attendance. Dipersilakan. Terima kasih pada Cikgu Saliza. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para hadirin yang mengikuti webinar kami pada pagi ini, sama ada di saluran YouTube channel ataupun di saluran FB. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mengikuti program kami. Baik, objektif untuk slot kedua ini adalah untuk membantu kepada para pendidik terutamanya untuk lebih memudahkan semasa kita menjalankan PDPR kita, lebih-lebih lagi semasa kita mengadakan kelas secara online menggunakan platform Google Meet. Sambungan yang pertama atau extension yang pertama adalah Google Meet Auto Admit. Tujuan dia adalah untuk menerima peserta masuk ke dalam kelas yang kita jalankan secara automatik tanpa kita perlu risau ada request nak masuk kelas. Dia akan automatik terima peserta masuk. Okey, yang kedua untuk Google Meet Attendance. Tujuan kita adalah untuk merekod kehadiran peserta secara automatik. Jadi, cikgu tak perlulah risau, takut terlupa ambil kehadiran ataupun mungkin ambil kehadiran awal, ada pelajar yang lambat masuk, tercicir dan sebagainya. Semoga
perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada semua rakan-rakan guru. Baik, kita teruskan ke extension yang pertama ya, iaitu extension Google Meet Auto Admit. Ya, bila kita nak pasang extension ini di laptop kita buka browser kita ya, and then kita cari Google Web Store extension. Ya, bila kita dah buka itu ya di dalam Google Web Store, di bahagian carian ini kita type lah Google Meet Auto Admit. Ya, lepas itu bolehlah kita tekan pilihan yang ada. Ya, ada banyak pilihan sebenarnya untuk extension ini, tapi untuk saya memilih yang kedua ini ya, yang tanda tekan butang Google Meet Auto Admit. Mungkin rakan-rakan guru yang lain memilih extension jenis yang lain ya, tapi saya lebih suka extension ini. Okey. Selepas itu browser kita dia akan tanya kan, kita nak tambah ke tidak sambungan ini kepada kita punya browser. Macam saya di sini saya gunakan browser Brave, sebab itu dia tanya add to Brave. Ya, lepas kita tekan add to Brave, dia akan tanya, dia kata Brave does not review extension for security and safety. Only install this extension if you trust the developer. Jadi kalau cikgu rasa ragu-ragu dengan extension yang cikgu nak add tadi, cikgu boleh cancel. Ya, tapi untuk saya, kalau nak teruskan, kita tekan extension sajalah. Dan untuk menambah pengesahan pada kita punya browser tadi, dia akan keluarkan satu juga notice ya, dan dia tanya sama ada kita nak buang atau tidak daripada browser kita ya. Jadi kita tekan close sajalah ya. Tapi kalau cikgu nak buang setelah cikgu buat pemasangan tadi, cikgu boleh buang. Baik, Cikgu Zaliza, boleh kita teruskan dengan Google Meet Attendance? Ya, boleh Cikgu Sariah. Teruskan. Nanti kalau ada soalan saya bagi tahu. Okey, terima kasih. Baik, untuk Google Meet Attendance sama juga ya, kita buka laman web Google Web Store tadi, dan pada page Web Store ini ya, kita pilih Google Meet Attendance lah ya, dan akan keluar juga ada banyak pilihan Google Meet Attendance ya. So untuk saya pilih yang ketiga yang di bawah ini. Awal-awal dulu dia punya simbol hanya tanda tik hijau sahaja. Yang ini dia telah update dan sebab itu keluar versi yang kedua. Ya. Sebelum ini dia hanya tanda tik sahaja. Dan macam saya pun bila saya cari balik yang lama tu dia dah tak ada. Rupanya dia dah update. Jadi cikgu-cikgu yang baru nak update bolehlah pilih mana-mana. Ada yang suka pilih yang pertama, ada yang pilihan kedua ni, tapi saya lebih suka pada pilihan yang ketiga. Nanti di dalam perkongsian ini saya akan tunjuklah ya kenapa saya pilih itu. Dia sama juga ya, untuk tambah pada browser kita dia akan tanya ya. Seterusnya kita buat pengesahan sama juga macam Google Auto Admit tadi. Dan kita buat pengesahan yang kedua ya. Baik, ini apabila kita dah buka Google Meet kita. Ya. Kalau cikgu dah pasang extension ini, bila cikgu nak mulakan kelas ya, Google Meet akan keluar senarai ini di paparan cikgu ya. Dan kalaulah kelas itu kelas yang baru, cikgu boleh enterkan spesifik nota lah di situ. Misalnya kalau
mesyuarat ke apa ya yang kita ikuti, dia secara automatik akan keluar walaupun kelas itu tidak tersenarai dalam kita. Maksudnya apa-apa jua Google Meet yang kita ikuti, paparan ini akan terkeluar. Ya. Okey. Pada setting tadi, ya, tekan tweak setting. Rasanya semua by default, kita tak perlu ubah. Tapi yang saya pilih, yang sort by name ini, saya ambil first. Okay, sebab by default dia letak last. Tapi saya tekan first, sebab apa? Supaya senarai nama tu, senarai nama pelajar saya, dia ikut abjad lah. Ya. Tapi kalau cikgu-cikgu tak mau pilih pun tak apa. Okay, dan di sini dia bagi tahu dia automatically save dua jenis file ya, HTML dan CSV. Cikgu boleh tick kedua-dua. Ya. Okay. Baik. Ini adalah class list ya yang kita boleh buat ya, kita boleh tambah senarai kelas kita di dalam sini dengan menekan manage. Ya, bila kita pilih manage ini, dia akan keluar. Okey. Dia akan keluar senarai begini, maka di ruang atas ni cikgu tulislah apa nama kelas yang cikgu nak masukkan. Ya. Selepas cikgu type nama kelas cikgu, cikgu jangan lupa save. Ya. Macam saya di sini, saya dah masukkan dua kelas saya ya. Yang sedia ada. Ya, dan untuk kelas yang ni ada 27 orang pelajar dan yang kelas 1 lagi adalah ya bilangan dia. Cikgu nak tanya sikit. Ya. Dia kita boleh setting sendiri ke atau dia automatik je? Maksudnya kita boleh masukkan secara manual atau dia memang automatik? Bila kita dah save tadi, kita dah namakan kelas kita tu kan, kita tekan save, dia automatik masuk dalam list kita ni lah. Ya. Kalau kata kita nak manual boleh tak boleh? Manual maksudnya? Kalau manual maksudnya kita key in satu-satu tak boleh lah. Dia lebih kepada masa kita Google Meet baru dia automatik masuk list. Senarai nama pelajar? Okey, itu sekejap saya turunkan ya. Nanti lepas ni, okey. Baik. Okey, tadi tu bagaimana kita nak buat kelas. Baik, sekarang ni kita nak yang apa yang Cikgu Zaliza tanya tadi lah ya. Macam mana kita nak masukkan senarai nama pelajar ya. Pada butang di atas tu, kita tekan butang kertas dan pensel tu untuk kita edit senarai nama kelas kita. Ya. So, apa yang perlu kita buat, lepas kita tekan tadi dia akan keluar begini. Ya. Maksudnya masih tiada pelajar di dalam kelas kita. So, kita boleh type satu-satu. Ya. Kita type secara manual satu-satu ataupun macam saya buat, saya copy paste saja dari senarai nama yang ada dengan saya ya. Dalam Excel tu saya copy paste saja di sini. Cuma perlu diingatkan di sini, okay, format dia login name, okay, nama pelajar dan email address. So untuk pelajar-pelajar kita type dulu, kita paste semua nama pelajar di sini. Kemudian di belakang setiap nama pelajar itu kita tambahkan MOE. Ya. Sebab kalau kita tak tambahkan MOE, nanti pelajar kita masuk gunakan akaun MOE, dia akan keluar nama yang baru. Okey, jadi kita perlu letakkan MOE di belakang sebab pelajar-pelajar kita memang gunakan akaun delima kan kebanyakannya yang masuk. Okey, kita dah masukkan senarai nama pelajar, maka kita tekanlah butang save. Adakah ini menjawab persoalan Cikgu Zaliza tadi? Ya, nampak dah faham dah. Terima kasih. Baik. Seterusnya, ya, di Google Meet kita tadi, senarai nama pelajar yang kita typekan tadi tu, kalau kita pilih kelas kita yang mana, dia akan terpapar secara samar lah. Ya. Tapi kalau kita pergi dekat paparan itu, baru dia lebih jelas. Kalau tidak, dia akan kelihatan samar-samar. Dan paparan ini kita boleh gerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ya, dia tak ada masalah ya. Dan untuk saya, sebab bila saya buat Google Meet, saya suka letakkan
skrin saya sebelah menyebelah dengan apa yang saya nak present. Ya, supaya saya nampak senarai nama pelajar, mana pelajar yang masuk, dan saya nampak juga apa yang saya paparkan dengan lebih jelas lah. Ya. Sebab kalau berpandukan sahaja kepada paparan yang di Google Meet, nampak agak kecil. Ya, saya ni dah rabun kan, pakai cermin mata, so saya perlukan paparan yang lebih jelas, sebab tu saya menggunakan dua paparan yang begini. Baik. Okey. Selepas selesai kelas kita, dia akan terus hantar kepada kita notification ya, nak save di mana. Okey, macam yang tadi masa setting, ya ada dua jenis file yang dia hantar pada kita untuk kita save. So kita pilihlah save di mana-mana folder yang kita tetapkan ya, iaitu format HTML dan juga format CSV. Ya, dua bentuk laporan ini diberikan kepada kita secara automatik. Okey. Okey. Seandainya kita nak mulakan kelas yang baru, ya, dia tiada dalam senarai kelas kita. Contohlah kan, kita ada dua senarai ni, tiba-tiba kita nak ikut mesyuarat melalui Google Meet. Ya, kita tekan manage tadi, ataupun cikgu terus tekan ini ya, ada pensel dan tolak ini, maknanya kita buang senarai nama yang ada di situ. Ya, tapi pastikan nama kelas itu bukan nama kelas yang cikgu dah type awal-awal. Sebab kalau cikgu tak perasan di sini nama kelas yang cikgu dah isi, maka automatik cikgu punya senarai nama pelajar dalam kelas tu akan hilang. Ya, sebab dia akan tanya begini. Okay, pengesahan. Are you sure you want to delete? Okay, kalau kita pasti, kita tekanlah okay. Sebab there is no undo. Ya, bila kita dah delete senarai pelajar dari kelas tersebut, kita tidak boleh undo. Maknanya kita kena masukkan semula lah, macam yang awal tadi. Okay. Baik, kita tengok pula kepada bentuk laporan yang dihantar pada kita. Ya, ini dalam bentuk CSV. Okay, kita tengok pelajar yang ditanda ini hadir kesemuanya. Awal-awal dulu saya tidak setkan pelajar saya di dalam satu kelas yang khas. Jadi maksudnya setiap kali saya mulakan kelas saya tu kosong. Jadi siapa pelajar yang masuk, automatik namanya akan masuk di sini. Ya. Dan ini untuk format HTML, dia bagi dalam bentuk warna begini, ya. Ada warna hijau, hijau ni ada 3 jenis. Kenapa? Kenapa juga? Berwarna-warni? Ya, berwarna-warni. Okay. Maksudnya yang di bawah ini ya, kita tengok pada di sini. Okay. Kalau hijau penuh, maknanya pelajar kita tu hadir sepanjang masa dan aktif. Okay. Kalau dia hijau dan lorek ke kanan, dia pelajar itu dia terkeluar dan dia masuk semula. Okay. Dan kalau yang ke kiri ni, hijau lorek ke kiri, dia sebab-sebab yang lain lah. Okay. Dan yang hijau lebih muda ni, ya. The student was marked present, ya, cikgu tanda pelajar itu hadir, tetapi pelajar itu tak pernah wujud pun dalam kita punya Meet sepanjang Google Meet kita dijalankan, ya. Sebab kita boleh tanda tadi di ruangan senarai nama tadi, kita boleh tanda siap-siap. Tapi untuk saya tak mau tanda lah. Biar dia automatik tanda sendiri. Mana pelajar yang masuk, dia akan tanda hadir. Dan yang warna merah ni pula, ya, warna pink ini, student tak hadir sepanjang masa. Jadi, yang ini hanya akan wujud kalau cikgu tekan kelas di awal-awal. Ya, maknanya cikgu dah setkan GM itu, Google Meet itu untuk kelas tersebut. Maka senarai nama yang kita dah sediakan tadi akan terpapar. Jadi pelajar yang langsung tak masuk, nama dia nanti akan warna merah lah. Ya. Tapi kalau cikgu gunakan senarai yang
baru, ya maknanya cikgu clearkan list dan peserta yang masuk tu akan direkod secara automatik, yang tak hadir ni cikgu tak akan nampak lah. Ya. Okey. Kita pergi kepada hands on ya. Sebelum itu ada apa-apa soalan Cikgu Saliza? Ada soalan kejap ya. Soalan dia tanya, salah seorang cikgu ni nama saya tak sure. Soalan dia kata kalau langkah-langkah yang ditunjukkan itu, maksudnya cikgu sudah dah tunjuk langkah-langkah tu kan. Yeah. Setiap kali nak masuk kelas kena buat sekali lagi ke atau dah memang setting? Kalau dia masa kita install tu dia sekali sahaja. Ya. Cuma yang senarai nama pelajar tu kalau cikgu nak buat kelas yang baru dengan senarai nama pelajar yang baru, cikgu kena create kelas yang baru tu lah, ya, dan cikgu namakan. Tapi kalau macam saya tadi kan, sebab kadang-kadang kita gunakan Google Meet ni bukan untuk classroom kita saja, ya. Kita mesyuarat mungkin gunakan Google Meet juga. Jadi senarai nama yang dah ada di dalam situ kita boleh clearkan. Kalau tidak, nama pelajar kita pun termasuk dalam senarai mesyuarat tadi dan mereka akan direkod sebagai tidak hadir. Kemudian soalan kedua dia tanya, kalau tadi yang Google Meet Auto Admin tu, maksudnya kalau pelajar tu dia bukan guna email MOE, dia memang terus dapat masuk je lah. Tak payah dia sendiri, maksudnya daripada sudut pelajar. Dia terus dia akan masuk secara automatik. Walaupun pakai email lain. Ya, walaupun dia tak menggunakan email terima. Macam tadi di slot 1, kita diterangkan bahawa untuk GC, kalau pelajar tak gunakan akaun delima, mereka tak boleh masuk. Sebab itu memerlukan ciri-ciri keselamatan. Sebab GC kita banyak bahan di dalam. Jadi keselamatan kelas kita tu sangat penting. Tapi untuk Google Meet ni dia untuk satu sesi tertentu sahaja kan. Dan dia berjalan secara segera pada masa itu. Jadi dia dia akan terima apa juga email yang pelajar-pelajar kita gunalah. Ya. Kalaulah pelajar itu kita dah senaraikan tadi nama dia menggunakan email MOE, tiba-tiba dia masuk gunakan email yang lain, nama dia akan bertindihlah di sana. Nama dia yang gunakan akaun MOE tadi akan merah dan nama dia untuk yang baru nanti dia akan tanya di sana. Ya, dia akan warna hijau juga menandakan pelajar itu hadir. Tapi kalau dia pakai email luar kan, nama dia tu memang nama dia keluar ke memang ikut demi email tu? Ke tak? Nama dia keluar. Nama dia keluar. Nama dia keluar. Nanti dalam hands on nanti saya akan cuba tunjukkanlah beberapa yang kelas saya buat ya. Sebab saya pun pernah alami juga sebelum ini kan. Bila kita tengah mengajar, pelajar nak masuk, jadi dia perlu request. Terhenti lagi, tersekat, terganggulah maksudnya proses perbincangan kita itu. Yalah, saya kadang-kadang budak yang inform sebab kita tengah excited mengajar, tiba-tiba tak perasan pun ada request. Ya. Kadang-kadang mengganggu sikit lah. Ya, dan yang kita risau kalau dia balik-balik request, kita tak perasan, kita tak terima, jadi dia tak dapatlah ikut kelas kita kan. Sebab itu extension Google Auto Admin ni sangat membantu kita lah. Ya, bagi saya sebagai seorang guru lah ya. Okey. Ada lagi? Okey. Belum lagi ada lagi, nanti teruskan dulu. Okey, kita teruskan ya. Ini tadi yang saya tunjukkan. Ya, kita pergi secara cepatlah ya. Macam mana kita nak install extension ini. So di sini kita typekan saja Google Meet. Okay, Google Meet Auto Admin, dan bila kita tekan enter dia akan keluar. Kita boleh pilihlah mana-mana di sini. Ada beberapa sebenarnya ya. Dan saya oleh kerana saya memang dah tambahkan, dia dah tulis di sini edit. Ya. So kalau saya tekan ini dia akan tanya di sini remove from Brave. Dia tanya sama ada saya nak keluarkan, buang daripada saya punya browser lah. Ya. Kalau cikgu guna browser Chrome, di sini remove from Chrome lah ya. Ikut pada browser yang cikgu gunakan. Okey. Dan kalau kita untuk Google Meet attendance tadi sama juga, kita type saja di sini.
Google Meet. Okay, ni Google Meet attendance. So ada banyak pilihan lah, ya. Macam tadi saya ada bagi tahu kenapa saya pilih yang ini. Dia bukan saja banyak user dia, ya, sebab yang lain tadi pun ada banyak user dia. Tapi dia punya yang saya rasa membantulah, laporan yang diberikan kepada kita tu lebih detail. Yang kita perlukan, ya, kita boleh tengok di sini apa yang dia bagi. Ini ada 2 jenis pelaporan tu lah, ya. Sebab tu kita add pada browser kita. Macam saya dah add. Jadi di sini yang keluar adalah remove from Brave lah, ya. Sama ada saya nak keluarkan dia ataupun tidak daripada extension, ya. Dan dia akan termasuklah di dalam senarai extension kita di sini, ya. Semua extension yang kita gunakan di sini, dan secara automatik bila kita on kita punya GM, dia akan berfungsi, ya. Baik, kita tengok pada paparan kelas, ya. Ini kelas, saya katakan kelas cuba-cuba sajalah, ya. Sebab saya suka masuk ke dalam Google Meet menggunakan Google Classroom, ya. Satu, sebab link itu tidak akan berubah, ya. Walau bagaimanapun, kadang-kadang pelajar kita ni dia tak jumpa kan link classroom kita, Google Meet kita ni. So dia orang selalu minta, cikgu minta link untuk kelas kita hari ini, terutamanya pelajar-pelajar yang menghadapi masalah data kan. Jadi saya menggunakan Google Classroom dan masuk dari sini. Ya, kita tunggu sekejap. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, kita buka saja Google Meet. Sebelum kita boleh masuk ke dalam Google Meet kita, akan keluar ke senarai di sini. Senarai yang sebelum ini. Ya, macam ini keluar senarai pelajar saya sebab semalam saya buat kelas. Ya, dan kita kalau katalah kita nak tukar pada kelas yang lain, kita pilih saja nama kelas tu, maka senarai yang baru akan keluar. Okey, tapi kalau kita tak mau, bukan kelas 2 ni yang terlibat, bukan kelas yang kita dah senaraikan yang terlibat, kita tekan saja sini manage, ya. Dan kita boleh tambah kelas tadi itulah, ya. Ini. Kita tekan ikon ini, ada tambah ni untuk masukkan kelas yang baru. Contohlah tadi nak buat mesyuarat kan. Kita tekan, kita masukkanlah di sini kelas apa. Mungkin meeting kita punya panitia ke apa ke kan. Macam saya untuk kelas yang ini katalah kita masukkan ini cubaan, ya. Okey. Dan kita tekan save. Okey, dan dia dah masuklah dalam senarai kelas kita. Ya. Dan apabila kita tutup, kita tengok di sini dia dah ada ni kelas cubaan. Maka kita pilihlah kelas cubaan. Ya. Kita pilih kelas cubaan. Tapi kalau cikgu-cikgu tak mau, ya, kita boleh tekan saja macam yang saya cakap tadi. Katalah yang ini senarai yang sedia ada terpapar, cikgu nak ikut mesyuarat yang memang tak ada senarai nama lagi. Cikgu tekanlah yang di sini tadi. Ya, clear the class list. Tapi bila kita tekan ini, dia akan tanya, are you sure you want to delete? Okay, there is no undo. Jadi kalau kita kata memang kita tak perlukan kelas ni lagi, kita tekan okey sajalah. Ya, katakan buka sekolah nanti kita dah tak ajar dah kelas ini, kita kelas lain pula, maka kita boleh delete lah, ya. Tapi kalau kita katalah baru kita tersedar, kita tersilap, ini kelas masih ada lagi, kita tekan saja cancel. Ya. Dan bila kita dah cancel tadi, dia akan keluar senarai yang kosong lah, ya. Okey. Kemudian kita cubalah, ya, Cikgu Zaliza, katalah Cikgu Zaliza join kelas ini. Sebab saya rasa saya nak bagikan link kelas ini kepada para penonton, mungkin tak dapat lah. Okey, dan yang ini kita boleh gerakkan.
Ya, pindah-pindah ke mana? Okey, bila saya tekan join, ya, semua setting tadi saya dah siapkan, barulah kita tekan masuk dalam kelas kita. Ya, apabila kita tekan, adakah Cikgu Zaliza dapat link ini? Kejap saya ni. Kalau kita nak tunjuk sikit lah ya. Cuba masuk bukan guna MOE. Kita tengok dia terima ke tidak. Kejap saya tengok dulu, cuba dulu. Okay. Ataupun mungkin ada hadirin kita yang nak cuba join, ya. Just kita main-main saja, kita tak buat kelas apa pun, kita nak cuba sahaja. Okay. Bila saya tekan join now. Okay, keluar tadi yang kosong. Ada cikgu seorang ni masuk, Saiful Nizam bin Buhari. Nama dia terus automatik masuk sini. Ya. Sebab dia tak ada dalam senarai kelas saya. Dan di sini ni, atas ini kita boleh masukkan nota lah. Apa-apa kata mesyuarat PIBG ke apa ke kan. Macam yang ini, kelas cuba-cuba. Okay. Ya. Dan kita tak perlu risau, setiap kali ada peserta baru, ada pelajar baru masuk, dia akan automatik masuk di sini. Ya, dan di atas ini dia telah nyatakan satu daripada satu yang hadir. Ini gambar hantu ni, maknanya pelajar itu missing in action lah, ya. Dan tanda pangkah ini, kalau kita guna senarai yang sedia ada, pelajar itu tak masuk, maka dia akan warna merah lah yang tadi kan. Dan question mark ini, ini yang tadi Cikgu Zaliza tanya kan. Kalau pelajar tu masuk bukan menggunakan akaun MOE, namanya akan masuk di sini dan dia akan keluar question mark. Kenapa? Sebab dalam senarai kita pelajar tu di belakangnya ada MOE, tapi dia masuk tanpa menggunakan akaun MOE, maka namanya akan masuk lagi, cuma dia akan keluar question mark lah di depan nama dia. Okey, dan ini yang saya maksudkan tadi, kita boleh tanda di sini. Ya, kita boleh tick dan untick di sini. Sebab itu kalau pelajar kita ada cikgu yang kadang-kadang awal-awal pelajar tu ada dia tanda awal-awal. Tiba-tiba pelajar tu tak jadi masuk. Itu yang pelajar tu jadi warna merah. Apa tadi yang hijau tebal putih tu kan? Okey. Baik, terima kasih ya kepada Cikgu Saiful kerana masuk dah ini. Okey. Baik. Ya, kalau kita nak save, kita tekan save di sini, ya. Dan kita tengok apa berlaku kalau kita keluar daripada kelas ini. Ya, kita habis sudah kelas kita. Okey. Dia akan bagi tahu dan dia terus tanya kita lah nak save ke tidak yang tadi. Okey, telah saya cancel ya. Ada dua yang dihantar. Dua-dua tu pun dia tanya kita. Tadi format HTML, yang sekarang ini format CSV. Okey. Ya. Baik. Ada apa-apa persoalan lagi Cikgu Zaliza sebelum saya tunjuk kepada laporan, contoh laporan lah ya, contoh laporan kelas saya yang sebelum ini. Okay, ada soalan nak tanya. Yeah. Kalau masa tengah kita present tu, screen box ni boleh digerakkan ke? Ya, boleh. Dia memang boleh kita gerakkan ke kiri ke kanan ya. So dia tak akan mengganggu kita lah. Lagipun masa kita present dia akan jadi blur, dia samar. Ya, jadi bagi saya dia tak mengganggu lah ya. Tapi kalau cikgu-cikgu rasa terganggu, cikgu boleh letakkan dia, pindahkan dia ke mana-mana dan dia tak jadi masalah, tak menghalang. Okey. Ada lagi Cikgu Zaliza? Masa ni tak ada lagi. Ada lagi ya. Okey, jadi sekarang saya cuba share laporan yang saya terima lah ya sebelum ini. Okey, dalam bentuk CSV.
Ya, saya tunjuk dulu dalam bentuk CSV ini. Okey, dia dah bagi dah masa kita sini, ya, apa nama kelas dia. Tarikh dia ni ada dia letakkan masa kita mula tu, macam semalam saya mula 2:08. Okey, dan ID kod dia apa, ya. Dia nama pelajar, senarai nama pelajar. Yang hadir ini dia tanda tik. Ya, maknanya ini adalah pelajar yang hadir. Dan ni masa dia masuk. Dia masuk dan dia keluar pukul berapa. Ya, dan tempoh masanya 16 minit. Okey. Okey. Dan ini join, ya. Tak, maksudnya dia detail lah. Maksudnya kita tahulah budak tu masuk sekejap ke keluar awal ke apa ke. Ya, betul. Dia masuk ini detail lah, ya. Ini dia bagi tahu lagi berapa kali budak tu masuk. Berapa kali dia keluar masuk dalam kelas tu. Contohlah kan, pelajar ini. Dia letak 3. Apa maksudnya tu dalam detail ni dia terangkan lah. Okey, dia masuk pukul 3:05 selama 15 minit. Lepas tu dia keluar 3:23. Lepas tu yang ini pula dia masuk pukul 2:46, 21 minit. Okey, dan dia keluar 3:06 minit. Yang ini yang ketiga pula dia masuk 3:28 dan dia keluar 3:37. Maknanya detail lah di sini. Yang ini pula dia 2 kali keluar masuk. Ya. Ini bagi saya lah sangat membantu sebab musim-musim sekarang ni terutamanya, ya, bila cuaca tak berapa baik, line pelajar kita tak elok, putus-putus, ya. Jadi ini menunjukkan dia cuba juga masuk. Dan yang kalau dia masuk sepenuhnya tak ada masalah, dia akan keluar tanda 1 sajalah. Ya. Okey. Yang ini semua senarai nama pelajar saya keluar sebab saya pilih tadi nama kelas yang saya buat. Okey. Kalau saya pilih yang kosong, yang keluar tu hanyalah pelajar-pelajar yang masuk sajalah. Yang tak hadir tu kita tak nampak. Okey. Okey. Ada soalan? Okey, satu saya nak sebutkan, masa kita buat Google Meet, apabila kita buat presentation kan, so kita juga dianggap sebagai pelajar. Sebab tu nama kita akan masuk sekali. Sebab tu dalam kelas ini, nama saya letakkan di bawah lah. Sebab saya sebagai guru saya letak di bawah kan. Jadi pelajar-pelajar saya di atas. Okey. Ini tadi yang Cikgu Saliza tanya. Belum perasan di sini nama pelajar ni ada 2 kan? Ini kenapa ni? Okey, kita tengok di bentuk laporan yang HTML tu. Okey. Tapi saya dah pindahkan ke Word lah, ya, untuk senang kita nampak. Okey, detail kelas kita di atas. Dan ini tadi kan yang di bawah rekod tu dia ada bagi tahu hijau penuh ni dia hadir dan aktif sepanjang kelas. Ini dia masuk semula. Dan ini lain-lain lah. Okey, ini yang saya kata tadi, dia tanda merah begini apabila cikgu tanda nama dia tapi pelajar itu tak hadir pun dalam kelas kita sepanjang masa. Okey, dan yang warna merah ni pelajar tak hadir. Okey, so untuk kelas saya semalam contoh ini, ya. Okey, ni pelajar yang hadir ni. Yang atas ni 3 orang ni memang dia tak hadir lah sebab tu dia warna merah. Okey, ini pelajar dia hadir sekejap. Lepas tu dia terkeluar. Pelajar yang ini pula dia masuk lambat, lepas tu dia terkeluar dia masuk lagi. Ini yang tadi mungkin 3 kali tu kan. Okey. Kemudian yang tadi tu ini. Okey. Yang nama dia ada 2 tadi. Yang dia tanda tik ini adalah yang dia gunakan akaun MOE. Yang di bawah ni ada tanda soal, dia masuk menggunakan bukan akaun MOE. Maknanya pada minit yang ini dia tukar. Sebab bila saya perasan, saya tanya dia, kamu tak gunakan akaun MOE ke? Tidak cikgu, dia cakap. Dia tukar. Jadi bila dia tukar dan dia tutup yang satu, maka untuk nama yang ini yang dia gunakan akaun MOE, pengiraan masa dia dimulakan di sinilah. Yang tadi ni dah tak ada sebab dia tutup. Let's say dia on kedua-dua, maka yang di bawah ni pun akan terus berwarna hijau jugalah. Ya. Dan ini satu lagi question mark di sini, kenapa? Sebab
Nama saya kan tidak masuk dalam senarai itu, tapi saya masuk sebagai presenter. That's why dia keluar di sini tanda soal. Maknanya pelajar itu tidak tersenarai dalam kelas yang kita buat, yang kita sediakan awal-awal. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Cikgu Salisa? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Saya rasa perkongsian dari saya hanya itu sahaja, ya. Bagi saya extension ini sangat membantu saya lah. Dan cikgu sebab sekarang ni kan kebanyakan PBD dia nak kita sediakan laporan, pihak sekolah pun nak laporan. So kalau dengan adanya ni dah ada sistem Excel, ada semua ni, sikit sebanyak dapat membantulah, memudahkan kerja cikgu lah. Ya. Sisi perekodan. Ya, bagi saya memang dia sangat membantu saya. Macam tadi di slot 1 dalam GC, ya, Cikgu Kang dia ada kata untuk kehadiran, pelajar tik kehadiran di GC, ya. Tapi bagi saya untuk yang face to face saya gunakan GM, jadi pelajar saya tak perlulah masuk ke dalam GC untuk tik kehadiran di sana. Sebab ini bagi saya sangat membantu. Ya, kecuali saya buat sebagai offline. Kan saya tidak perlukan bersemuka dengan pelajar, gunakan GC sahaja, maka saya akan gunakan yang cara yang Cikgu Kang sebutkan tadilah, ya. Dan ini juga ya sebagai bukti kukuh bagi kita, sebab kadang-kadang ada ibu bapa yang bila kita kata anak dia tak hadir, dia kata anak saya hadirlah cikgu. Jadi ini adalah bukti kita, ya, sebab ini bukan kita buat sendiri, kita memang tak boleh edit benda ni. Jadi ini adalah bukti kita boleh tunjukkan kepada ibu bapa memang anak dia tak hadir. Dan kalau bagi saya laporan ini memang sangat membantulah. Ada ibu bapa bila kita tunjukkan ini, dia nampak yang anak dia tu masuk sampai 2-3 kali, dia rasa terharulah. Ya, sebab anak dia nampak bersungguh-sungguh nak ikut kelas walaupun line pada masa tu tak baik. Saya pun sebenarnya saya sangat banggalah dengan pelajar-pelajar yang begini. Ya, dia cuba juga atasi masalah yang dia hadapi. Ada persoalan lain? Kejap saya tengok je ada tak. Okey, dia tanya dia banyak juga soalan. Antaranya dia kata macam mana jika pelajar tidak menggunakan, okey tadi dah jawab. Kalau tak guna akaun MOE boleh. Macam mana kalau murid guna akaun MOE atau Delima? Sama lah kan? Ya, oleh kerana GM kita untuk bagi saya kan, sebab pihak kementerian dah sediakan kita platform Delima, so kita gunakanlah di sana. Jadi Google Classroom pun kita untuk saya gunakan akaun Delima, dan daripada Google Classroom dalam akaun itulah yang saya gunakan untuk buka Google Meet. Dan yang extension tadi memang dia akan bekerja untuk Google Meet kita secara automatik lah. Kita tak perlu tekan pun. Dia run dengan sendiri. Kemudian soalan kelima dia tanya, kenapa dalam senarai nama GM attendance ada nama others setelah update? Oh, maknanya nama itu dia tidak tersenarai dan orang yang masuk tu dia tidak spesifikasikan nama dia masa dia masuk. Jadi GM dia tak boleh detect lah. Saya pun pernah terkena macam tu. Ramai pelajar saya dianggap sebagai others. Others tu kan? Ya. So masa mula-mula kena maklum kat pelajar kita lah, dia kena clarify diri dia sendiri, dia kena ya. Kalau dia gunakan email yang maknanya yang memang dah sah tu kan, dia memang automatic detect lah. Macam pelajar saya yang tadi ni kan, ada 2 nama dia, tapi satu ni dia question mark sebab dia bukan gunakan akaun MOE. Saya pernah juga terkena benda tu masa mula-mula dululah, masa belajar gunakan extension ini kan. Kenapa pelajar saya semua pun ada 1, ada 2, sampailah ada 10 tu. Rupanya ialah kita dalam proses belajar kan. Tak tahu kita minta cara penyelesaiannya, kita kena beritahu budak pelajar kita lah kan. Ya. Sebaiknya kita minta mereka masuk menggunakan akaun Delima lah, ya. Sebab itu yang rasmi.
Okey, dia kata soalan seterusnya, bagaimana untuk padam nama pelajar yang ada 2 nama kerana menggunakan 2 akaun MOE dan selain MOE? Oh, Tak padam. untuk kita sebab laporan ini dia tetap hantar pada kita. Jadi untuk saya pada akaun Excel kita itulah. Ya. Yang Excel tadi, saya tunjuk balik Excel ya. Okey, di akaun Excel ini di sini kita boleh buang. Kita buanglah yang ini. Tapi untuk saya tak buanglah sebab ini menunjukkan dia masuk pukul 2. Di sini dia masuk pukul 3. Jadi saya tak buang, tapi kita tahulah pelajar ini pelajar yang sama kan sebab nama penuh dia memang sama. Cuma yang satu tu ada akaun MOE, satu lagi tak ada. Minta maaf lah ya, saya tak boleh tunjukkan sebab bagi saya ini agak sulit kan. Jadi saya tak tunjuklah nama penuh dia. Kejap, saya tengok ada lagi tak? Ya. Okey, kebanyakannya tanya pasal ni lah, sekiranya murid masuk menggunakan email bukan AOE macam mana? Okey, tadi cikgu dah jawab lah kan? Ya. Itu saja soalan yang, kejap saya tengok ada lagi tak? Okey, soalan seterusnya daripada Puan Rosita binti Muhammad Zaini. Dia tanya, kenapa perlu tik lagi kalau kehadiran masuk secara automatik? Oh, itu yang saya katakan tadi ya. Sebenarnya kita tak tik. Yang ini dia automatik akan tik. Cuma maksud saya tadi, okey saya ni balik ya. Masa dekat okey, katalah kita balik pada kelas tadi, kelas ini ya. Sorry, kita masuk balik di sini. Okey. Okey ya. Ini kan ada kelas tadi. Jadi kita tak mau senarai ni, kita boleh delete dia. Okey, jadi kita buang, ada jadi kosong baliklah. Katalah saya nak pilih kotak kelas, saya nak buat kelas di sini. Akan keluar senarai nama ini. Ya. Dan bila kelas dah berjalan, ya pelajar-pelajar saya masuk, ini akan tersenarai lah. Dan bila kita pilih itu, nanti di atas ini dia akan ada keluar tanda untuk kita tik. So kadang ada cikgu dia nak tik, untuk saya memang saya tak tik lah. Ya, saya biarkan extension ini yang tikkan untuk saya tak tik dia. Cuma saya pernah cuba juga kan apa kejadian dia bila kita tik awal-awal, begitulah jadinya. Ya, bila kita tik awal-awal, maksudnya mungkin senarai pelajar kita ni ada katalah 30 orang, kita tik semua. Dalam Excel nanti ada 30 nama. So yang tak hadir akan merah. Ya, betul. Ya. Yang itu tadi sebenarnya saya tak tik, cuma saya nak tunjuk sajalah kan. Kalau kita tik, sebab saya nak cari kenapa bila masa yang dia keluar warna warna itu kan, maknanya cikgu tik tapi pelajar tak ada. So saya cuba. Bila saya cuba buat begitu, itu yang keluar di bawah tu warna nama saya tak ingat ya kelas yang mana. Tapi dalam laporan itu memang keluar dan nama pelajar itu diwarnakan hijau yang agak blur dan lebih besar lah. Dan dia ada question mark di depan. Sebab menunjukkan cikgu tik nama budak itu tapi dia tak hadir. Tak ada dalam senarai. Dan pelajar itu tak wujud. Jadi untuk saya, macam saya cakap tadi, memang saya tak akan tik lah. Biar Google Meet ni yang automatic tikkan untuk kita. Ya, minta maaf lah kalau salah faham dengan apa yang saya sebutkan tadi ya, kepada yang bertanya tu. Okay, ada lagi kejap. Dekat Facebook ada tanya. Dekat Facebook daripada Cikgu Fizah Harun. Pelajar yang tak guna akaun MOE boleh masuk Google Meet. Pelajar yang boleh masuk GC ke dengan menggunakan kod kelas. Soalan dia. Dia kata pelajar yang tak guna akaun MOE boleh masuk tak Google Meet? Boleh lah tadi kan cikgu dah jawab tadi kan? Dia boleh, untuk Google Meet dia boleh masuk. Cuma untuk GC dia tak boleh masuk lah. Dia kena juga guna kod kelas, maksudnya kod GC, daripada GC dia masuk ke sama lah sebenarnya.
bila dia dah masuk dalam GC, lepas tu baru dia nak join kelas kita, boleh. Tapi secara automatik memang yang akan terpapar di sana adalah akaun MOE dia lah. Ya kan? Ya. Itu soalan lagi tak? Setakat ni tak ada dah. Tak ada dah. Alhamdulillah. Jadi saya harap perkongsian kita untuk hari ini dapat membantulah ya pada rakan-rakan guru ya. Bagi saya memang ia sangat-sangat membantu saya dan sebagai bukti kukuh lah. Sebab pernah juga ditanya, parents bertanya kenapa anak dia ditanda tidak hadir sedangkan anak dia bagi tahu dia hadir PNP kan. Jadi ini adalah bukti kukuh kita. Ya. Dan pernah juga ibu bapa tu bila saya tunjukkan laporan tadi yang menunjukkan anak dia masuk 2-3 kali tu, memang rasa terharu lah. Ibu bapa tu memang dia rasa terharu, maknanya anak dia bersungguh-sungguh juga mencuba. Jadi bagi saya sangat-sangat membantu lah. Jadi saya harap perkongsian ini juga dapat membantu pada rakan-rakan guru di sana lah. Bagi pada rakan-rakan guru yang memang dah tahu benda ni, saya minta maaf lah. Anggap ini sebagai satu ulangan sahajalah. Ya, perkongsian dari kami semoga dapat memberi manfaat. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Saria di atas sesi perkongsian mengenai Google Meet Auto dan Google Meet Attendance. Sebentar tadi, diharapkan para peserta dapat sedikit manfaat daripada sesi perkongsian ini. Okay, sekian dulu slot kali ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peserta yang setia menonton slot ini dari mula hingga akhir. Okay, saya menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya ada apa-apa kesilapan secara sengaja atau tidak sengaja sepanjang tempoh slot ini berlangsung.